Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula dengan fasa pertama yang melibatkan anggota barisan hadapan. Fasa kedua yang melibatkan golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum akan dilaksanakan selepas itu. Pusat-pusat vaksinasi juga telah dikenal pasti di lokasi yang berdekatan dengan anda. Justru saya menyeru kepada anda semua agar mendaftarlah sejurus saja pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini dibuka. Cukup mudah. Anda hanya perlu mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda akan dimaklumkan tentang bila dan di mana perlu mendapatkan vaksin anda. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak ini daripada terus merebak. Marilah kita bersama-sama melindungi negara yang kita cintai ini dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan itu kita paparkan berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang secara rasminya bermula, dan kita nak sapa anda untuk terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Kami berdua terlebih dahulu membuka tirai. Saya Hanif Miswan dan saya Marsila Hassan. Kami harapkan anda mulakan hari anda dengan ceria hari ini. Sihat-sihat selalu. Yang sedang bersarapan tu selamat menjamu selera kami ucapkan. Terima kasih juga kerana memilih kami pagi ini sebagai peneman anda sehinggalah jam 9.30 pagi nanti, dan kita akan bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda semua di Malaysia hari ini. Betul. Tidaklah berdua sebenarnya. Betul. Biasanya kalau yang ketiga tu secara maya kan di rumah, tapi pada pagi ini akhirnya Abang Long saya dapatlah bersama dengan saya. Setelah beberapa minggu kita bertukar jadual kan. Tak clash di sinilah. Ya. Khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Oh, saya rasa macam mungkin sebab kita berjumpa di pejabat lah. Betul. Ya, kita berjumpa cuma tidak di set. Ya, itulah dia. Ya, gembira untuk bersama kalian kembali. Warna sedondon, patutlah saya diasingkan di sini. Tapi apapun, hari ini hari yang pastinya sejarah bermula, lembaran baru berkaitan dengan pandemik COVID ni apabila kita menyaksikan kepimpinan negara mendapatkan vaksin COVID-19 ni kan. Jadi pelbagai perbualan ataupun talking points dihebahkan ataupun menular di media sosial. Jadi kita nak cerita lebih lanjut tentang perkara ini dan memahami bagaimana situasi program imunisasi ini berlaku. Tapi satu persatulah kan, golongan frontliners, kemudian golongan yang berisiko tinggi dan sebagainya. Yang penting kita faham, dan yang penting kenalah daftar aplikasi MySejahtera itu ya, supaya memudahkan kita dalam mendapatkan vaksinasi ini. Ya kawan-kawan. Saya percaya kerana kalau mungkin di fasa permulaan ni ada yang bertanya berkenaan dengan aplikasi MySejahtera. Bagaimana perlu kita kemaskini terlebih dahulu. Mungkin ada yang masih lagi terkiak-kiak ataupun bertanya permulaan untuk menggunakan aplikasi itu, sebab kita faham tidak secara menyeluruh lagi. Tapi secara perlahan-lahan juga ada beberapa tips yang dikongsikan. Terutamanya macam semalam saya ada terbaca sekiranya kita ada ibu bapa di kampung yang masih lagi belum ada aplikasi MySejahtera, mungkin tidak mempunyai telefon pintar, ada caranya untuk mendaftarkan mereka juga. Ya, betul. Dengan menggunakan email mereka, kita cipta email mereka, kemudian kita install semula, muat naik semula aplikasi MySejahtera itu, kita daftarkan buat mereka, dan kemudian akan dipanggil ataupun ada perkembangan di email masing-masing. Jadi kita sebagai anak, ahli keluarga, mungkin boleh juga menggunakan atau mengambil tahulah perkembangan ini. Kita jaga email mereka lah. Kita jaga email mereka. Betul, kerana pemahaman dan juga orang kata tu pengetahuan mengenai aplikasi MySejahtera ini sangat pentinglah bagi memudahkan segala proses dan urusan pendaftaran yang akan dibuka nanti. Dan pasti pemahaman mengenai vaksin itu juga penting. Kerana kita tahu apa fungsinya vaksin, betapa pentingnya untuk kita mengambil suntikan vaksin COVID-19 ini, selain daripada pastinya lah untuk mengekang penularan COVID-19 yang sekarang ni semakin
mungkin menjadi jadi. Dah kes positif di negara kita ni dah lebih 290,000 kes, kematian pun dah lebih daripada 1,000 kematian dan ke atas. Jadi kita harapkan dengan adanya vaksin COVID-19 ini dapatlah mengurangkan kadar positif jangkitan COVID-19 dalam negara dan seterusnya, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia, untuk kita kembali memulihkan ekonomi Malaysia. Betul. Kalian dah daftar dah di MySejahtera? Belum dikemas kini lah, sudah mendaftar. Okey, Masila? Saya tidak, saya tanya saya kan. Saya belum daftar lagi sebenarnya. Okey, maksudnya dan saya akan mendaftar. Ialah sama-sama kita. Saya perlukan jawapan macam tu sebab kita sedang paparkan berkenaan dengan langkah-langkah untuk mendaftar. Jangan senyum-senyum sangat, Masila. Tak ada salahnya, maksudnya ada langkah untuk mendaftar, kita download terlebih dahulu, kemudian ada pendaftaran, kemas kini, ada maklumat yang perlu disahkan. IC-nya. Nak buka phone sekarang kan, nak tolong daftarkan. Tolong daftarkan. Kita masih ada masa sebenarnya untuk mendaftarkan. Banyak Sebab lagi. kita ni tergolong daripada kategori fasa ketiga, saya rasa. Kerana kita remaja, orang dewasa berumur 18 tahun ke atas. Ya Allah, rasa remaja pagi-pagi. Tapi tak apa, ya. Banyak ada dalam kalangan kita yang masih belum mendaftar, yang masih tidak ada kemampuan untuk menggunakan telefon pintar, untuk memiliki telefon pintar. Jadi jangan khawatir. Semua orang akan ada kesempatan untuk menggunakan MySejahtera ini, supaya maklumat itu kita kena pasti dapat dikemas kini, kemudian dapatlah kita menjalani proses atau program imunisasi COVID-19 dengan lancar. Kan? Setuju? Ya. Okay. Semalam juga ramai yang dah menyaksikan. Saya percaya dengan ada 6 individu terawal yang diberikan penghormatan untuk menjadi contoh tauladan lah. Dan saya sangat tertarik kerana mungkin ramai yang tak memahami bahawa kepentingan pemimpin terlebih dahulu untuk menjadi antara yang terawal, kepimpinan melalui tauladan. Ini juga sebagai satu langkah proaktif untuk mengajak rakyat, terutamanya sebab saya pengalaman saya peribadi, baru je beberapa hari saya berbual dengan ayah saya. Kata, Anip, kalau abah tak ambil tak apa ke kan vaksin ni, sebab yalah dia agak was-was, takut juga kan dengan suntikan, dengan usianya sebegitu. Dan saya kata dengan mudah je, bah, kalau Perdana Menteri pun ambil, kalau Mufti pun dah sarankan, Menteri Agama pun dah sarankan, rasanya kita tak perlu was-was lah, kita ikut. Ini pun salah satu suruhan jugalah kan. Betul. Dan kalau kita lihat, Perdana Menteri sendiri menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin ini, menunjukkan bahawa tahap kepimpinan yang begitu tinggi, dan ini juga menunjukkan bahawa beliau mampu meyakinkan rakyat bahawa vaksin yang akan kita perolehi nanti adalah selamat untuk digunakan. Kalau kita lihat kan, barisan kepimpinan tertinggi negara ini bukan sahaja di Malaysia, malah di negara jiran kita juga, di Indonesia dan Singapura juga. Presiden mereka juga adalah individu pertama yang menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan kita sebagai rakyat kan seharusnya kita sama-samalah terbuka untuk menerima vaksin COVID-19. Ini pun untuk kita juga. Betul, baikkan sendiri. Dan yang menariknya, yang istimewanya, yang boleh lihat sebagai salah satu daripada yang akan tercatat dalam lembaran sejarah negara, terutama dalam topik COVID-19 ini, ya, apabila Perdana Menteri sendiri yang mengambil atau mendapatkan vaksin lebih dahulu. Kemudian siaran langsung itu dipancarkan di seluruh negara, kemudian proses itu kita perhatikan betul-betul, bukan hanya ketika suntikan itu semata-mata. Jadi ini menimbulkan keinginan kita faham lebih lanjut prosesnya. Dan ialah pada masa yang sama adalah yang mempertikaikan tentang penggunaan jarum dan macam-macam lagi, penggunaan picagari. Okey, ini perkara yang ialah ada hikmah di sebalik penularan dan juga komen-komentar dan kritikan itu memberi satu ruang untuk kita memperjelaskan kenapa adanya perbezaan antara jarum yang digunakan pakai. Satu untuk menarik keluar daripada vial tu, satu lagi untuk menyuntik ke dalam anggota badan. Jadi kadang-kadang ilmu tu kita berikan secara terus. Kadang-kadang perlu ada yang berjentik, kan? Betul. Menjentik, kemudian yang menjentik ni mungkin mereka tak faham, mungkin mereka saja nak cari pasal dan sebagainya. Tapi cara kita bertindak balas tu dengan memberikan maklumat supaya semua faham, semua jelas. Ada hikmahnya juga, betul seperti yang Eli katakan, kerana kalau tiada yang bertanya sebegitu, penerangan tidak diberikan dan orang ramai tidak akan tahu mengenai proses yang dilakukan. Kalau tak, kita pun tak akan berbicara berkenaan perkara itu pada pagi ni kan. Sebab ramai yang saya ulang tengok warna lain, masa tarik warna lain, masa suntik Kenapa warna lain. time suntik warna lain? Ulang sia ni, drag balik tengok. Dan untuk pemahaman ialah macam tadi kita ambil dengan jarum yang lain dan saiznya juga berbeza. Saiz jarum tersebut, takkan kita nak suntik di lengan kita ni dengan saiz jarum yang agak besar kan. Itu pun memainkan peranan. Dan terima kasihlah pada yang bertanya tu. Maksudnya sekarang pun kita faham kan. Dan senang untuk kita terangkan kepada orang ramai. Saya cuba mencari satu analogi lah. Mungkin kalau kita
minum bubble tea kan sekarang kan. Kan Okey. ada jenis straw yang besar dan straw yang halus. Jadi ada tak beza kedua-dua straw tu? Ada. Ada kan? Mesti ada. Jadi itulah dia kenapa masa nak ambil tu supaya pengambilan tu dapat diambil dengan sempurna cepat, ya. kan. Jadi masa nak keluarkan perlu lancar dan laju. Kan sebenarnya bagus juga sebab kita dapat ilmu yang baru berkenaan Betul perkara ini. ilmu baru. Kan kita dapat lihat prosesnya daripada semalam lah, proses suntikan vaksin COVID-19 tu kita dapat lihat daripada proses awal, sedang berlangsungnya bagaimana dan seterusnya selepas mendapat suntikan tu bagaimana prosesnya. Itu yang penting. Ya. Ini baru suntikan pertama sebenarnya dan perlu dipantau dalam 15 hingga 30 minit tak silap saya. Betul. Lepas itu untuk melihat reaksi lah daripada penerima dan kemudian suntikan kedua dijangka selepas 21 hari daripada suntikan pertama ini. Dan kita sebenarnya nak berikan kredit kepada kedua-dua jururawat ini yang menjadi antara ialah individu terpenting lah dalam memberikan suntikan pertama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau saya dah ketak ni. Okey, dua orang vaksinator vaksin COVID-19 tugas pada hari semalam adalah Puan Lina Ibrahim, Ketua Jururawat Kesihatan Pejabat Kesihatan Putrajaya dan Puan Mazirah Mohtar dari Klinik Kesihatan Presiden 9 Putrajaya. Tahniah semalam kita ucapkan. Kerana Pengalaman ni lebih 20 tahun ya. betul. Lancar ni yang dilakukan semalam. Kan kalau kita lihat smooth saja proses yang dilakukan semalam. Itu dia. Saya pun tertarik bila melihat sebab Perdana Menteri memakai baju korporat kan. Okey. Bahagian mana di lengan yang akan disuntik. Jadi terpaksa disingsing kan. Okey, jadi bahagian di kawasan bahu, hampir ke bahu tu yang disuntik vaksin itu. Jadi ini tagline digunakan, lindungi diri, lindungi semua. Betul. Okey. Dengan syarat ini dengan syaratnya Sheila. Jangan adanya perkhabaran ini dan juga program imunisasi ini kita mula berleluasa dari segi pergerakan dari segi keluar ke sana kemari dan juga tidak patuh SOP dan tiadanya kawalan kediri dan disebabkan itu juga mari kita kemaskini statistik. Tadi dah disebutkan secara umum kan? Boleh kan kita tengok hari ini angka macam mana ataupun yang dimaklumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan tentang perangkaan COVID-19, berapa kes yang kita perolehi hari ini untuk tatapan kita, untuk kesedaran kita semua. 3,545 kes positif yang terbaru yang dimaklumkan 24 Februari iaitu semalam dan keseluruhannya seperti yang Marsila sebutkan hampir 300,000 kes setakat ini dan jumlah yang pulih 260,009 maknanya 89.1% peratusannya dengan 1,088 catatan kematian. Baik, ini lihat di negeri-negeri yang mencatatkan ataupun catatan kes berdasarkan negeri. Kabarnya ataupun dimaklumkan di sini negeri Sembilan adalah negeri yang mencatatkan angka tertinggi 1,392 kes peningkatan kes baharu. Hari ini Selangor dah mula kurang alhamdulillah dan Perlis catatannya sifar kalau anda dapat lihat teruskan dengan gerakan ini dan banyak lagi perincian tentang kes kematian baharu dan antaranya mereka yang tergolong daripada golongan berisiko tinggilah kan yang menjadi mangsa kepada kes ataupun COVID-19 ini. Baik, ini antara kluster baru. Saya haraplah satu hari kluster baharu ni akan sifar kosong kalau tidak ada. Kluster ni yang sangat penting juga sebenarnya. Ya, kluster ni buatkan kita bimbang satu kluster dari mana, negeri mana, kemudian adakah dekat dengan kita. Betul. Ya, okey, jadi sentiasa cakna tentang kluster dan negeri mana dan daerah mana dan kluster tu dari kategori mana, tempat kerja ataupun awam dan sebagainya. Okey, dan jumlah kluster tamat banyak juga alhamdulillah 587 kluster kesemuanya. Dan kebanyakannya di Lebah Kelang lah di Wilayah Persekutuan Putrajaya dan jumlah kes yang dilaporkan juga membaikkan warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia walaupun bilangan bukan warga negara lebih tinggilah kan. Okey. Jadi inilah dia perincian untuk yang dilaporkan semalam untuk kita tatap, untuk kita lihat dengan program imunisasi ini adakah akan spike ataupun akan turun. Itu semua tanggungjawab kita bersama. Betul. Apa yang penting kawalan kendiri itu adalah salah satu orang kata perkara yang paling penting sekali untuk kita sama-sama membendung penularan COVID-19 ni kan. Kita tak nak angka terus-terusan bertambah saban hari. Ya, saya nak kongsi sikit sebab tadi Eli mengatakan bahawa Perlis sifar kan, sifar kes.
saya ada beberapa rakan yang bekerja di Perlis. Maksudnya sebelum ni mereka bekerja dari rumah, diberi kebenaran untuk pulang ke negeri masing-masing lah. Tapi kemudian beberapa hari ini, saya kira minggu lepas kot, telah dipanggil semula untuk ke Perlis. Dan dalam masa yang sama, mereka yang dipanggil semua ni, tenaga pengajar ke ataupun mereka yang bekerja dari luar ke apa ke, disarankan untuk melakukan swab test terlebih dahulu untuk memastikan bahawa Perlis kekal berada dalam zon yang selamat sebab mereka ni negeri yang kecil kan, dan tapi kepadatan penduduk juga dengan 200,000 300,000 berada di sana, maksudnya masih lagi tak dipandang rendah lah, tak dipandang sambil mudah, tak pandang lewa berkaitan dengan perkara ini. Siapa yang ingin pulang, sebab sekarang kebenaran mentas negeri masih lagi belum boleh, tapi yang perlu pulang atas dasar kerja, atas dasar perkara-perkara yang penting, perlu melakukan satu perkara yang sama. Ya, kita baru terus diamalkan. Ini sikap-sikap yang saya difahamkanlah oleh orang-orang kampung, ya, mak ayah kita, jiran-jiran sekitar di kampung tu. Mana-mana orang asing yang datang tu perlu dipandang betul-betul, dipandang. Pandang betul-betul lah. Pandang betul-betul. Siapa-siapa orang luar masuk kampung tu kan. Kalau dulu kita sambut dengan tangan terbuka kan. Kali ni macam dah buat swab test. Atas bawah. Kita rasa bersalah pula kan bila dah masuk bukan kawasan kerana tu. kesombongan, tetapi atas sikap berwaspada. Setuju. Dan menjaga juga kawasan mereka kan. Betul. Kalau tiada kes positif di situ, bagaimana sekiranya yang datang ke dalam kampung tersebut itu membawa virus itu yang perlu kita fikirkan. Ya. Okey, Mas Sejahtera pun perlu dikemas kini, jangan lupa Masila. Didaftar. Daftar terlebih dahulu. Cepat lagi. Kemas kini, kemudian sebab kita juga perlu menjadikan contoh melalui teladan kepada semua orang. Betul, kita semualah. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Lama sangat ke sini. Kita nak besok khabar kan? Betul? Okey, lepas ni di Malaysia hari ini. Jom muat turun My Sejahtera. Setelah sekian lama duduk di rumah disebabkan PKP, Ayub dan Rosnah bercadang ke pusat membeli belah. Semasa di pintu masuk, Ayub dan Rosnah membuka aplikasi My Sejahtera dan mengimbas kod QR. Ayub dan Rosnah dibenarkan masuk setelah disahkan status kesihatan mereka. Ayub dan Rosnah bercadang untuk ke kedai makan. Ayub dan Rosnah membuka aplikasi My Sejahtera dan mengimbas kod QR. Mudahkan dengan aplikasi My Sejahtera. Tidak perlu lagi mencatat butiran pengenalan diri di setiap pintu masuk. Imbasan kod QR bukan sahaja untuk pengisytiharan kesihatan kendiri. Ia juga memudahkan pihak berkuasa melakukan pengesanan kontak jika berlaku sebarang kes jangkitan COVID-19. Selain daripada kemudahan imbasan kod QR, aplikasi My Sejahtera juga menawarkan perkhidmatan lain seperti kemaskini status risiko COVID-19, mengesan dan menjejak kawasan hotspot COVID-19, MyTrace, tambah tanggungan, mengenal pasti lokasi fasiliti saringan COVID-19 yang terdekat, mendapatkan nasihat kesihatan secara atas talian, mendapatkan maklumat tambahan dan terkini, SOP pembukaan ekonomi dan soalan lazim. Aplikasi My Sejahtera boleh dimuat turun melalui Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Cara mendaftar My Sejahtera: klik daftar sini. Pendaftaran boleh dibuat menggunakan nombor telefon. Anda akan menerima notifikasi SMS yang mempunyai OTP. Masukkan kod OTP di ruangan yang disediakan. Masukkan butiran pendaftaran seperti nama, nombor telefon, nombor kad pengenalan, umur, jantina, bangsa dan alamat. Jangan bimbang, kerahsiaan data peribadi anda terjamin. Tetapkan kata laluan dan klik sahkan. Pastikan anda simpan kata laluan untuk memudahkan proses log masuk semula. Pendaftaran berjaya. Tekan tutup untuk kembali kepada paparan log masuk. Anda boleh menggunakan aplikasi My Sejahtera dengan menggunakan kata laluan yang telah anda tetapkan. Anda juga boleh mendaftarkan ahli keluarga atau individu lain yang tidak mempunyai nombor telefon atau akses kepada telefon pita melalui fungsi urus tanggungan di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini akan turut membantu anda memantau tahap kesihatan mereka. Pengguna dinasihatkan sentiasa mengemaskini aplikasi My Sejahtera. Jom muat turun My Sejahtera sekarang. Senang dan selamat.
Okey, itu dia perkembangan berkenaan dengan bagaimana untuk mendaftar aplikasi MySejahtera ya di telefon bimbit anda di peranti masing-masing. Dan tunjuklah yang kat sebelah tu macam mana sebenarnya. Dia macam ni. Untuk norma baharu ni kan okey. dia kena ada satu aplikasi ni. MySejahtera. MySejahtera ni ya. Kita tunjuk sikit. Mana kena ada lah. Okey. Yang selain daripada TikTok ke, Instagram ke dan sebagainya kan. Ni. Clubhouse ke kan? Clubhouse tu apa? Ini aplikasi baru. Oh ya? Okey. Iskandar. Saya belum daftar yang tu. Come on man. Okey. Faktor usia. Dan kesibukan lah. Itulah dia. Okey, kita nak teruskan perkongsian kali ini. Kita ingin beritahu ataupun bacakan berkongsi beberapa perkongsian di Dadak Akhbar. Saya percaya ketiga-tiganya di halaman hadapan berkaitan dengan semalam. Marilah kita pegang, kita tunjuk. Hari ini siapa nak beli surat khabar beli semua. Simpan ini. Betul. Ya. Ini lipatan sejarah jugalah Ya, kan? betul. Ya, betul. Nampak tiga-tiga dia beritahu kita ni. Okey, tapi di berita harian kita akan kongsikan berkaitan dengan Perdana Menteri ajak rakyat daftar suntik vaksin dengan ada petikan semalam selepas disuntik buat kali pertama. Saya yakin vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kalau tengok keadaan saya, alhamdulillah. Jadi saya merayu kepada seluruh rakyat Malaysia dan mereka yang tinggal di Malaysia untuk tampil dan mendaftar dalam MySejahtera supaya dapat ditentukan giliran bila saudara dan saudari dapat vaksin COVID-19. Ya. Saya ingin menyeru kita semua mendukung usaha untuk menentukan negara dalam tempoh singkat ini akan bebas daripada wabak ini. Perinciannya di halaman kedua, 3, 4 dan 6 secara keseluruhannya. Dan okey, ini boleh dikatakan juga perkongsian di halaman kedua ini berkaitan dengan saya suka dengan tajuk yang diberikan iaitu fasa akhir perang lawan pandemik telah pun bermula di Malaysia. Perdana Menteri menjadi individu pertama selain daripada Tan Sri Dr. Noor Hisham dan juga 4 petugas kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dan disahkan juga di halaman ketiga berkaitan dengan 465 81 individu sudah mohon sebagai penerima, tapi kita faham bahawa fasa pertama ni adalah untuk petugas barisan hadapan dan difahamkan juga semalam akan ada barisan guru juga yang bakal menjadi penerima pertama. Ya, betul. Kerana sekolah bakal dibuka dan ini sebagai langkah panduan bahawa apapun yang berlaku di masa hadapan, sekolah akan tetap dijamin untuk dibenarkan beroperasi. Betul. Dan sebab kita tahu 2021 masih lagi belum dibuka sekolah, sesi persekolahan ini sangat penting. Saya percaya untuk perkembangan anak-anak juga. Dan ini dipaparkan dalam halaman keempat, kaedah percepat suntik guru diteliti. Dan ada juga petikan daripada Datuk Dr. Tan Sri Dr. Noor Hisham mengatakan bahawa saya tidak rasa apa-apa selepas terima vaksin. Sangat penting kerana kita faham ada juga beberapa informasi mengatakan bahawa mungkin ada sedikit side effect lah daripada kesan suntikan sampingan vaksin. tu ya. Kesan sampingan ini. Tapi ianya bergantung kepada tindak balas badan dan juga sistem imunisasi masing-masing. Okay. Yalah. Bila kita bercakap tentang semalam ini 2 individu baru kan. Jadi secara perseorangan itu barangkali kita rasa macam okey semua keadaan terkawal. Tapi ini kita nak percepatkan terutamanya guru ni kan. Betul. Dan juga barisan hadapan yang lain ini bagaimana kelancaran itu dapat dibuat, itu kita sama-sama harapkan semoga ia dapat berlaku dengan efisien sekali lah. Okey, itu di berita harian. Setuju. NST penerbit pilih bahagian belakang ya. Okey, di sebelah bahagian belakang saya ingat duo yang nurse yang nurse suntik ni. Tidak. Ini duo lain. Ini duo yang lain. Yeah, fantastic fans keep those dreams alive. Mixed doubles Tan Kian Meng and Lai Peijing will get to compete in Euro and stay in contention for a Tokyo Olympics ticket thanks to financial support from well-wishers. Ini mereka berhadapan dengan cabaran untuk mendapatkan tajaan kan selepas keluar daripada BAM. Cuma itulah sebab penaja pun risau sebab pandemik COVID dan sebagainya. Betul. Ya, jadi akhirnya mendapat sokongan dan di muka surat 39 ada perinciannya smashing news for Kan Meng and Peijing. We are grateful to well-wishers for financing the European mission. Kadang-kadang perkara-perkara seperti ini ialah hikmah di sebalik apa yang berlaku ni kan. Adanya sokongan dan dorongan daripada pihak yang kita tidak jangka. Jadi selamat berjuang. Dan badminton ni macam tak ada masalah walaupun COVID kan. Betul, sebab mereka antara yang terawal untuk ada gelembung sukan mereka. Dan somehow mereka berjaya lah untuk melakukannya. Dan sekarang dah untuk ke tour Europe. Tour Europe. Kalau dia kalau bola sepak tu kita kena main full golf lah kan. Masih main full golf. Badminton je sebab tidak bersentuhan. Ini semalam ke? Sambung sikit dah boleh Ustaz. Silakan Marcella. Cepat lagi kan. Ada masa mesti ada kena pula. Okey, baik, seterusnya di
Harian Metro. Okey, menjadi pilihan penerbit kita pada hari ini adalah mengenai murid boleh berpakaian biasa. TPM beri kelonggaran. Perinciannya di halaman kelima dikatakan di sini bahawa murid yang belum mempunyai pakaian seragam sekolah akan diberi kebenaran untuk memakai pakaian biasa sehingga cuti pertengahan penggal persekolahan 2021 dan kebenaran itu akan diberikan pada 1 Mac hinggalah 26 Mac depan. Dan KPM berharap dengan kebenaran ini akan membolehkan semua murid kembali hadir ke sekolah bagi mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Kerana kita tahu kan sekarang ni masih belum lagi dijalankan proses pembelajaran dan pelajaran secara bersemuka. Jadi kita harapkan dengan kelonggaran yang diberikan ini mungkin juga mengurangkan beban kepada ibu bapa yang belum lagi membeli pakaian seragam anak untuk ke sekolah. Betul. Itu antara yang ada di Harian Metro lah yang kita kongsikan. Anda boleh dapatkan Harian Metro untuk pelbagai lagi perkembangan dan berita-berita menarik dalam dan luar negara. Kita yakin dengan situasi macam ni kan, kalau sebelum ni dijadikan peraturan ataupun undang-undang, disebabkan pandemik ini banyak perkara tidak dapat dilakukan dan apabila dibenarkan kelonggaran pada undang-undang atau peraturan itu seharusnya diraikanlah kan. Cuma bila kita bercakap tentang pakaian seragam ni kan Didik TV sedang bersiaran sekarang, termasuklah sekarang pukul 8 ini. Anak-anak yang bersama-sama dengan cikgu di dalam kelas pada hari ini juga secara maya pun memakai pakaian seragam. Walaupun di rumah. Sebab mereka seronok pakai pakaian seragam. Kita rasa semangat. Tidak disuruh. Sukarela. Kami tidak pernah menyuruh mereka pakai. Tapi kerana seronok nak berada, nak merasa pengalaman di kelas walaupun secara maya, mereka berpakaian seragam. Kalau tak, pilih nanti tengok. Betul. Mungkin Nantilah mereka rindukan suasana di sekolah. Selepas ni lah kita boleh tengok Didik TV. Kan main tukar-tukar. Boleh juga. Boleh Tengok dulu MHI dulu. Lepas habis MHI 9.30 nanti barulah tengok. Tapi ada berita lah 9.30 nanti. Tak kisahlah kalau ada. Oh, dia program dia juga. Okey, baik. Okey. Kita nak teruskan perkongsian sebab hari ini fokus perbincangan berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan menyantuni norma baharu adalah berkaitan dengan bagaimana prosedur operasi standard dalam bidang sukan dan rekreasi. Yang sangat-sangat dinantikan oleh Hanif. Sangat dinantikan dan mungkin untuk pemahaman semua juga sebab mungkin ada kekeliruan sebab sehingga ada yang di-compound kerana salah fahaman ini dan mungkin hari ini kita boleh dapatkan pemahaman dan penjelasan yang sebenar. Okey? Okey. Berat seketika? Kita berat seketika dan sekali nanti bersama Hanif dan juga Ellie. Terus setia bersama kami. Dan Masila juga. Assalamualaikum. Saya Laskar Kelas 2 TNL Muhammad Zaim Mashraf. Semangat politik yang ada pada kami adalah penting demi memastikan keselamatan negara. Semangat politik anda juga penting buat negara. Ia dapat ditunjukkan dengan memastikan diri anda selamat terlebih dahulu dengan vaksinasi. Sayang diri anda dan negara dengan pastikan anda divaksinasi. Saya juga akan mengambil vaksin. Ingat, lindung diri, lindung semua. Baru-baru ini, kerajaan kini membenarkan pusat gimnasium beroperasi semula. Rentetan daripada itu, kru Malaysia hari ini telah membuat tinjauan di salah sebuah pusat gimnasium yang terletak di Bandar Utama Selangor. Azam Saifuddin Zainal Abidin hampir 5 tahun menguruskan pusat senaman ini. Baginya, di musim COVID-19 ini, pelbagai prosedur operasi standard SOP perlu dipatuhi bagi mengekang penularan wabak ini. Bila kita dibenarkan untuk buka gym, kita akan refer SOP yang telah digariskan oleh kerajaan. So apa yang kita buat, kita akan memastikan gym kita sentiasa disanitasi oleh kita punya staff pada setiap 2 jam ataupun setiap sesi yang kita letakkan. Jadi untuk fasa PKP ini, gym kita kurangkan sebanyak 30% sahajalah yang boleh masuk ke gym. Jadi kita pada satu masa kita hanya boleh memuatkan 5 ke 6 orang. Najmuddin Arif Nurdin antara ahli tetap di gimnasium ini sejak setahun lalu. Ekoran kira-kira hampir 2 bulan gym ditutup sementara, Najmuddin lebih bersemangat untuk bersenam semula di sini. Bagi saya rasa lega lah sebab saya boleh datang balik ke gym. Sebelum ni kan PKP, so lama saya tunggu. Tapi walaupun gym tutup, saya buat juga exercise kat rumah. Tapi tak
tak berapa nak proper lah dekat rumah. So better kat sini ada mesin, ada weight. So alhamdulillah operasi balik gym ni saya boleh buat apa yang tak boleh buat di rumah lah. Lepas kita pakai equipment tu, mesin ke, kita bersih balik dengan sanitizer yang disediakan oleh pihak gym lah. So senang untuk kita lap, pakai tuala sendiri lah. Better kalau nak datang gym, bawa 2 tuala lah untuk bersih equipment dengan untuk diri sendiri lah. Okay, Sai. Alright. Itu saja untuk hari ini. Itu saja. Alright, terima kasih. Baik, sepanjang saya berada di pusat gymnasium ini, ternyata pusat ini mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan apa yang lebih baik kepada mereka yang tidak membawa tuala ataupun terlupa, di sini ada juga menyediakan tuala, namun ada bayaran dikenakan. Baik, terima kasih, Mak. Yep, pastinya berita menggembirakan. Betul. Untuk semua orang kata yang gym goers ni, ya. Pengusaha-pengusahanya juga Pengusaha juga. Tapi ada pedali laporan juga. sebenarnya Eli yang mengatakan bahawa kalau sebelum ini ada beberapa pengusaha antaranya gymnasium juga yang tidak dapat meneruskan perniagaan mereka terkesan akibat daripada PKP COVID-19 ini juga. Tapi ada juga yang masih lagi mampu bertahan tapi dengan kadar kapasiti yang sangat berbeza. Betul, Sebelum ini pastinya. memang meriah kan. Ya. Tapi saya yang paling mudah macam saya cakap tadi lah, sekurang-kurangnya perlu bawa 2 tuala untuk datang ke gym kan. Betul. Dan kita juga perlu menjadi pengguna gymnasium yang bertanggungjawab. Dah habis kita guna tu, kita tolong Betul, sanitasikan perkakasan gymnasium tu. Okay, itu antara aspek lah dalam sukan dan rekreasi yang mendapat sambutan apabila mendengar kabar gembira ni adanya kelonggaran dan sebagainya. Sekarang kita nak pemahaman lebih lanjut berkaitan dengan prosedur operasi standard SOP yang membabitkan sektor rekreasi sukan dan rekreasi ini, sama ada bersentuhan ataupun tidak aktiviti masa lapang ataupun sukan secara umumnya di kawasan 3 kawasan ni, ada kawasan PKP, PKPB dan PKPP. Banyak sekali ni, maksudnya mungkin ada tata cara yang berbeza. Dan untuk itu kita ingin bersama dengan Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia di talian video. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga kerana bersama kami. Kami rasa macam mesyuarat video conference dengan Datuk di bilik mesyuarat ini. Dalam mesyuarat nanti lama. Lagi lama. Okey, baik. Kita permudahkan mesyuarat kali ini. Kita faham ya. Ya, kita nak teruskan dengan perbincangan yang ingin dibawakan. Kita faham ada prosedur operasi standard dari pihak KBS juga yang ingin dikongsikan. Mungkin secara pengenalannya Datuk, perbezaan SOP di 3 kawasan ini, PKP, PKPP dan juga PKPB. Datuk, silakan. Ya, itu yang kita nak address. Apa yang pasti perbezaan itu memang ada. Dan itu maknanya kelonggaran itu adalah ya, dan sebenarnya untuk memulai itu kita di KBS sebenarnya amat berterima kasihlah kepada pengumuman yang telah pun dilaksanakan menerusi sidang khas Majlis Keselamatan Negara yang dipengungsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk semasa mengumumkan kelonggaran itu ya. Sebab dalam tempoh PKP 2.0 ini adalah sebenarnya kelonggaran kedua yang telah dibuat setelah beberapa siri kelonggaran itu dibawa kepada sidang khas untuk kita mengumumkan kelonggaran bagi membawa lebih manfaat kepada rakyat kita dari segi penglibatan dalam sukan dan juga manfaat juga kepada mereka-mereka terlibat dalam sektor sukan dari segi kelonggaran itu. Jadi kalau kita lihat dari segi kelonggaran yang disuarakan, yang konsisten disuarakan dari masa ke semasa oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan kita lah ya, Yang Berhormat Rizal Marikan. Ini sebenarnya sentiasa mengikut trend apa yang berlaku dari segi arahan perintah pergerakan ataupun PKP yang sentiasa diumumkan. Kita selalu mengikut itu. Obviously dari segi PKP 2.0 ni kelonggaran itu berbeza mengikut kawasan ya. So kalau kita apa yang berlaku di PKP 2.0 sekarang dalam kelonggaran yang diumumkan pada 19 Februari yang lalu adalah penekanan kepada daripada jenis-jenis sukan yang diamalkan
sukan yang tidak bersentuhan itu masih ditekankan ya dari segi latihan yang dilaksanakan, baik dari segi apresiasi rakyat untuk mengambil peluang itu meneruskan amalan riadah ataupun pengamal-pengamal di pusat yang mengusahakan kemudahan sukan lah, operator dan sebagainya. Jadi tidak bersentuhan itu obvious, dan itu ditekankan juga dari segi kelonggaran bahawa semua sukan itu boleh berlangsung dan dijalankan latihannya bermula daripada 6 pagi hingga 10 malam, dan itu juga akan melibatkan dari segi penekanan kepada penjarakan ya. Kalau kita melihat penekanan dalam PKP ini sangat sangat ditekankan kerana ia berkaitan dengan concern kerajaan dan juga concern kepada kelonggaran untuk memulihkan rakyat dapat terus mengekalkan gaya hidup aktif, beriadah, tujuan kesihatan, tapi masih lagi menjaga jarak 1 hingga 3 meter untuk sebenarnya menekankan bahawa pentingnya kita bersama-sama dengan pihak kerajaan membendung penularan itu. Jadi itu yang kena selalu ditekankan, dan ia juga menekankan juga dari segi arahan semasa mengenai pergerakan di antara mereka-mereka yang mengamalkan sukan ataupun pergerakan yang akan melibatkan mereka pergi ke acara arena sukan. Dia bergerak seiring dengan itulah ya. Okey. Baik Datuk, dengan maklumat yang dikongsi ini terutama dalam aktiviti sukan, pertandingan dan sebagainya, ini berita gembira kepada beberapa sektor sukan lah, yang bowling dah boleh masuk gelanggang dan macam-macam lagi. Jadi ini pada masa bermakna akan mula satu fasa yang latihan akan dimulakan, pertandingan juga boleh digarap dan sebagainya. Jadi kepada mereka ni pastinya pemantauan itu perlu dilakukan dari masa ke masa supaya kelonggaran ini tidak diambil kesempatan. Jadi bagaimana, adakah pihak Kementerian Belia melihat aspek itu juga, sebab kita tidak mahu apabila kelonggaran diberikan ramai yang ambil kesempatan dan mengolah supaya terutamanya pengusaha-pengusaha ini pematuhan SOP itu sekali-sekala saja nampak, kemudian pada hari lain tu dibiarkan. Bagaimana pemantauan ini dibuat? Ini sebenarnya tajuk yang sangat menarik sebab perkataan penyeliaan adalah penekanan yang paling utama di dalam kita punya kelonggaran dalam masa PKP 2.0 ini yang telah pun mengutarakan beberapa kelonggaran termasuk yang terbaru ini yang merupakan berita gembira. Pematuhan itu pematuhan kepada SOP yang dibangkitkan tadi sebenarnya adalah agenda utama. Jadi sama ada amalan itu dilaksanakan di dalam masyarakat ataupun amalan itu melibatkan masyarakat melaksanakannya di pusat-pusat yang menawarkan fasiliti, penyeliaan itu memang berlaku terutama dalam masa kita nak memastikan bahawa keyakinan kerajaan ada untuk melihat sektor sukan ini dibuka kembali ya. Jadi pematuhan itu berlaku dalam beberapa bentuk, dipastikan sebab kalau Kementerian Belia dan Sukan ni sekarang dari segi kelulusan tu kita melihat kalau elemen pertandingan yang dibolehkan tu sport bubble atau kaedah sport bubble itu ditekankan. Maknanya pasukan-pasukan yang bersedia untuk bertanding dalam kelonggaran sekarang ini kena memastikan bahawa mereka berada dalam radar sport bubble di mana satu suasana persekitaran yang selamat itu dipastikan dan pematuhan itu dipantau ya. Kita mengadakan pemantau sport bubble volunteers misalnya bersama-sama dengan kita punya janji untuk kita memastikan pematuhan dalam sektor sukan berlaku dengan konsisten dan ini adalah untuk memastikan semua operator atau pusat-pusat menawarkan kemudahan sukan itu sebenarnya mematuhi. So mereka perlu mendapat kelulusan itu satu, mereka perlu mengadakan mereka yang boleh bertanggungjawab mematuhi itu, pasukan pemantau itu dia ada dan sport bubble volunteers kita akan bergerak bersama dengan jabatan kita, pejabat Belia Sukan daerah kita memastikan pematuhan itu berlaku. Baik. Datuk, mungkin sebab tadi kita ada baca juga dan juga dari penjelasan Datuk berkaitan dengan bagaimana ada sports bubble, ada home based quarantine, ada juga camp based quarantine. Itu yang membabitkan sukan-sukan di peringkat profesional, membabitkan atlet-atlet kita. 3 sukan utama tu Datuk. Mungkin ada pertanyaan dari yang bersifat komuniti ni pula. Apa guideline kepada komuniti sekiranya mungkin latihan bola sepak dibenarkan tapi dengan penjarakan dan juga kuantiti yang tidak ramai. Apa had mereka untuk ada bermain bola sepak sebagai contohlah Datuk kan?
Okey, kalau di peringkat komuniti, obviously kita akan melihat keperluan untuk bermain bola sepak atau latihan bola sepak itu akan ada ya. Kalau dulu kita menekankan bahawa semasa PKPB dan PKPP itu tiada halangan ya. Tapi kini latihan itu boleh dilaksanakan, dilaksanakan dalam berkumpulan tapi dengan memastikan jarak itu juga berlakulah. Ya, jarak itu jaga. Maknanya beberapa permainan itu boleh dilaksanakan, bola sepak misalnya, dalam keadaan berkumpulan. Dulu kita kata hadkan kepada 30%, tapi sekarang kita tidak hadkan. Tapi mesti pastikan bahawa jarak itu dijaga. Ya, jarak itu dijaga. Ya, ini tanggungjawab semua sebenarnya. Betul. Kan. Ya, pengendali, pengusaha dan juga orang awam yang menggunakan fasiliti itu. Okey, Datuk, pesananlah kepada kita yang sedang seronok ni. Sebelum ni tak buat exercise di rumah, berjoging. Berjoging pun dah pusing satu taman, dah habis pusing dah ni. Jadi pesanan apabila kelonggaran diberikan, bagaimana dapat kita mengambil manfaat ini, pada masa yang sama terus menjaga kawalan kendiri dan SOP dan sebagainya. Kita di Kementerian Belia dan Sukan sebenarnya dalam spirit yang menggalakkan supaya amalan riadah berterusan dilaksanakan. Pada masa pandemik inilah sebenarnya harus meningkatkan lagi daya tahan badan dan ini boleh dilaksanakan dengan meningkatkan riadah. Itu sebabnya semangatnya di dalam kelonggaran ini tiada lagi dihadkan dari segi jarak 10 km ya. Maknanya jarak 10 km tak ditetapkan, bolehlah merentas dari segi, bukan boleh merentas daerah merentas daerah tu masih lagi tidak lagi dibenarkan, tetapi neighborhood itu dalam sekitaran itu selagi tidak ada sekatan jalan raya itu dia tidak merentas daerah atau negeri itu, masyarakat perlu mengambil kesempatan ini untuk beriadah. Tambahan pula dalam masa ini kita tidak menghalang mereka lagi untuk bersenam atau beriadah secara berindividu saja. Mereka boleh pergi berkumpulan tapi masih lagi menjaga jarak, dan pematuhan ini sangat diperlukanlah untuk dipatuhi rakyat dalam rangka seruan yang amat berhormat Perdana Menteri seruan yang berhormat kita punya Menhan juga kita untuk menyatakan bahawa rakyat boleh teruskan bersenam, beriadah dalam masa sama, memperkasakan keinginan mereka untuk bersama membantu kerajaan untuk menjaga diri mereka, menjaga mereka supaya amalan-amalan riadah ini akan membawa kepada penurunan statistik penularan yang sekarang kalau kita lihat sangat bersasar di negeri-negeri yang masih lagi dalam kelompok PKP. Pastikan, dan di sini pematuhan-pematuhan itu melalui pendaya upayaan pemengkasaan komuniti itu sendiri perlu berjalan seiring. Dan ini kita diberi kesempatan pastikannya untuk memastikan sektor sukan dapat diraihkan kembali segar dan pada masa yang sama tidak akan menjadi satu daripada kluster yang sebenarnya membantu penularan pula. Kita sepatutnya mencegah seperti mana spirit ahli-ahli sukan, spirit mereka-mereka bersukan untuk mengamalkan gaya hidup aktif dan meningkatkan tahap kecergasan dengan amalan riadah yang penuh sihat dan suasana yang kawal. Saya rasa tenang bila dengar penjelasan dari Datuk ni lah. Saya rasa dah macam kita seronok nak bersukan, tapi kita juga bertanggungjawab nak jaga diri kita dan juga orang-orang sekeliling kita. Betul, sama-sama lah Datuk. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kembali. InsyaAllah diharapkan agar perjalanan transisi untuk kita kembali mendapatkan sukan di tahap yang sebelum ini dipermudahkan dengan adanya pelbagai garis panduan. Itu dia Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan ini saya kira satu penjelasan, pemahaman kepada semua orang kan. Awak pun gembira kan? Sangat. Saya pun sedang cuba gembira ni. Walaupun ada sukan-sukan yang masih lagi belum dilonggarkan, tapi tak mengapa. Yang pentingnya gaya hidup sihat, gaya hidup aktif ni perlu, sebab kita nak lawan virus ni, badan kena cergas dan sihat juga. Kalau duduk rumah stres, itu tidak membantu dalam kita mengendalikan pandemik ini. Jadi ada caranya badan itu dapat bertindak sendiri untuk menjadi kuat, resilient dan sebagainya dengan menjalani gaya hidup aktif. Tapi kalau dihadkan susah juga. Itulah kerajaan memberikan kelonggaran, tapi pada masa sama akur kepada SOP. Perlu seiring lah. Perlu seiring. Badan sihat dan cergas itu sebagai satu senjata juga dalam meningkatkan sistem imunisasi badan. Ya, betul tu Cik Sains Sukan. Ya, betul tu. Kita nak berteriak seketika selepas ini. Marsila Hasan akan kembali bersama kita di MSI. Jangan ke mana-mana.
Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Prebet Syazwana Rosli, mewakili Pasukan Keselamatan Barisan Hadapan Negara, rasa berbangga kerana dapat berbakti kepada negara sepanjang pandemik yang melanda ini. Tanpa mengira penat dan lelah, menjadi tanggungjawab kami untuk menjaga keselamatan anda dan tanah air yang kita cintai ini. Namun, kali ini saya memohon agar anda, rakyat Malaysia semua bersama menjadi barisan hadapan dengan menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat menerusi vaksinasi. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda, daftar untuk vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, adakah anda pernah mendengar mengenai seminar Bina Bisnes Berjaya dan juga Your First Million Summit? Kalau anda nak tahu mengenai program ini dan juga seminar ini, kita akan bersama dengan orang yang layak bercakap mengenai perkara ini, iaitu Tuan Ras Muhammad yang merupakan Timbalan Naib Presiden Kanan Rootworks International Sdn Berhad. Mungkin sudah bersedia melalui panggilan video sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Ras. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa khabar Masila? Alhamdulillah sihat. Tuan Ras sihat? Alhamdulillah, saya sangat excited. Bukan saja sihat, sangat excited hari ini. Okey, baik Tuan Ras. Kita nak bertanya mengenai Bina Bisnes Berjaya dan juga Your First Million Summit ni. Mungkin Tuan Ras boleh terangkan secara terperinci kepada kami mengenai seminar ini. Baik, terima kasih Masila. Saya juga nak ucapkan terima kasih kerana memberi peluang pada Rootworks International untuk berkongsi tentang seminar Bina Bisnes Berjaya Your First Million Summit. Baik, saya nak kongsikan sedikit ya. Seminar Bina Bisnes Berjaya adalah program latihan dan bimbingan untuk usahawan dan bakal usahawan di luar sana, terutamanya pada mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP. Di mana program Bina Bisnes Berjaya ini akan diadakan setiap hari Sabtu sepanjang bulan Februari hingga Mac 2021. Di mana program ini adalah sebenarnya aspirasi Rootworks untuk membimbing lebih ramai usahawan dan bakal usahawan untuk lebih bijak berniaga sekaligus dapat membina bisnes yang lebih berjaya. Sesiapa sahaja boleh berdaftar secara percuma 100% di binabisnesberjaya.com. Dan beza Bina Bisnes Berjaya dan Your First Million Summit pula adalah Your First Million Summit adalah tema ataupun edisi khas untuk seminar Bina Bisnes Berjaya pada bulan Februari yang mana akan berjalan pada 26 hingga 28 Februari. Ianya juga adalah seminar secara virtual dan paling penting 100% percuma. Dan program ini kita akan tampilkan 48 jutawan dari pelbagai industri yang kami dah bimbing capai 1 juta yang pertama. InsyaAllah kami di Rootworks yakin dengan formula terbukti berjaya, kami mampu bantu usahawan dan bakal usahawan di luar sana capai 1 juta pertama mereka, insya-Allah. Menarik bila kita dengar percuma, 100% percuma dan pastinya memberi peluang kepada ramai usahawan di luar sana. Baik, Tuan Ras, melalui seminar Bina Bisnes Berjaya ini, mungkin apa yang usahawan dan juga para usahawan di luar sana ini boleh dapat dan boleh pelajari melalui seminar yang diadakan ini? Baik, terima kasih Masila. Apa yang usahawan dan bakal usahawan akan dapat? Saya akan kongsikan. Yang pertama adalah ilmu asas dalam memulakan perniagaan. Di mana inilah kesilapan ramai usahawan. Bila mereka nak memulakan perniagaan, mereka mulakan tanpa ilmu asas yang tepat. Yang kedua, contoh bisnes model dan case study mereka yang berjaya sewaktu PKP. Ketiga adalah mentaliti dan juga sikap bagi seorang usahawan untuk berjaya. Di mana ramai orang memandang remeh tentang mentaliti yang kuat dan sikap yang betul. Dan kemudian tip-tip untuk membina bisnes yang berjaya. Dan yang paling penting sebenarnya Masila adalah formula yang terbukti berkesan melahirkan ramai usahawan berjaya dan jutawan dari bimbingan Rootworks di Bina Bisnes Berjaya, insya-Allah. Okey, baik. Dan kalau sebut mengenai formula terbukti berkesan tu Tuan Ras, kita nak tahu jugalah siapa yang telah berjaya dan apa bukti dan juga impak keberkesanan formula ataupun perkara ini. Okey, saya nak kongsikan untuk tahun 2020 saja. Seramai 777 usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS telah mengikuti program mentoring Spire dan juga Titanium yang di mana mereka ni dah berjaya mencipta rekod baru dengan mencatat nilai jualan terkumpul melebihi 2 bilion ringgit Malaysia. Sesuatu yang sangat membanggakan walaupun ketika menghadapi pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP. Ini sebenarnya sekaligus memberi kesan positif pada ekonomi negara dengan hasil dari kutipan cukai, bayaran zakat, peluang pekerjaan serta peluang perniagaan seperti dropship, ejen dan juga stokis. Sebahagian dari syarikat-syarikat telah kami bimbing di bawah
memula daripada bawah ataupun memula daripada kosong adalah antaranya Sabela, Hasnuri, Najib Asadok, Bantal DAG, Ants Popcorn, Nuraisha Beauty, Jus Mutiara, Faithful dan banyak lagi perniagaan-perniagaan yang telah kami bimbing, insya-Allah. Okey, maknanya perniagaan-perniagaan yang disebutkan tadi itu merupakan antara perniagaan-perniagaan yang dibimbing oleh Richwork International. Jadi Tuan Ros, mungkin Tuan Ros boleh terangkan serba sedikit mengenai perkara itu. Boleh. Mereka ni dibimbing sejak mereka memulakan perniagaan, di mana mereka bermula dengan Richwork. Ada yang mungkin waktu ketika tu sale hanya 10,000, sale hanya 20,000. Di mana bila menggunakan formula yang tepat dan bijak berniaga tadi yang tersusun, dan akhirnya mereka mendapat formula bagaimana nak mempunyai jualan lebih daripada 1 juta sebulan, insya-Allah. Okey, katanya Richworks ni ada tajaan daripada Richworks bernilai RM250,000 untuk usahawan terpilih bagi menjalani program intensif Richwork International. Mungkin Tuan Ras nak ceritakan sedikit mengenai perkara ini. Okey, ini yang benda yang sebenarnya paling excited, saya paling excited dan saya nak kongsikan kepada rakyat Malaysia. Tajaan ini adalah inisiatif ikhlas dari pengasas kami, Datuk Wira Dr. Azhar Osman dan juga Richworks dalam membantu kita nak cari 10 usahawan terpilih untuk menjalani latihan dan bimbingan secara lebih intensif menerusi program Spire. Jadi pada mereka yang berminat, seluruh rakyat Malaysia, ya, bakal usahawan, anda boleh mendapatkan maklumat secara terperinci di www.binabusinessberjaya.com. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada mereka yang bakal memohon dan berjaya nanti, insya-Allah. Okey. Selamat berjaya. Okey, baik. Mungkin sedikit nasihat kepada para usahawan di luar sana. Baik, terima kasih sekali Mas Sheila. Untuk usahawan ataupun bakal usahawan di luar sana, sebelum nak memulakan bisnes atau nak memperkukuhkan bisnes anda, pastikan anda mendapatkan ilmu dalam bisnes. Beri peluang pada diri anda untuk berniaga ataupun memulakan perniagaan dengan ilmu yang tepat dan tersusun. Anda sebenarnya boleh menimba ilmu tentang perniagaan secara percuma di seminar Bina Bisnes Berjaya. Jom sertai dan daftar sekarang seminar Bina Bisnes Berjaya secara virtual 100% percuma dan dapatkan info lanjut di www.binabusinessberjaya.com. Terima kasih lagi sekali kerana memberi peluang pada kami untuk berkongsi hari ini, Mas Sheila. Dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua bakal usahawan dan juga usahawan di luar sana. Terima kasih. Okey, Tuan Ras, mungkin boleh kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini berapa ramai yang telah menyertai seminar ini? Okey, semenjak kita lancarkan seminar Bina Bisnes Berjaya pada 30 Januari tempoh hari, lebih 60,000 peserta telah pun menyertai program Bina Bisnes Berjaya. Dan untuk program yang akan datang pada 26 dan 28 hari bulan ni, dan saya nak ucapkan tahniah juga kepada 25,000 orang yang telah pun berdaftar. Tahniah kepada mereka, insya-Allah. Baik. Dan setiap hari Sabtu kita akan adakan program Bina Bisnes Berjaya. Okey, baik. Mungkin secara ringkaslah ada perancangan program lain ke selepas ini? Memang kita ada banyak program. That's why langkah pertama tu kena daftar dulu di Bina Bisnes Berjaya. Dan kemudian kita akan susulkan mereka ataupun invite mereka ke program-program, banyak program-program percuma yang Richwork akan adakan untuk membantu bakal usahawan dan juga usahawan di luar sana untuk mempunyai sistem perniagaan yang tepat dan betul. Okay. Sebab itulah isu ramai orang tak ada ilmu asas. Jadi buat bisnes pun main-main dan mungkin juga kalau kita tak ada ilmu asas, kita sekaligus kita akan menyebabkan bisnes kita tak akan berkembang. Betul. Itu masalah. Okey, baik. Ya. Betul. Terima kasih Encik Ras Muhammad atas perkongsian ilmu yang cukup berguna, cukup bermanfaat bukan sahaja buat para usahawan di luar sana, juga bakal usahawan di luar sana. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Sama Mas Sheila, terima kasih banyak kerana invite kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia tadi Tuan Ras Muhammad merupakan Timbalan Naib Presiden Kanan Richworks International Sdn Bhd. Baik, kita nak berehat seketika. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Gambar mak masa ni. Kehidupan Raihani dan Izlan senantiasa bahagia. Namun sejak kemunculan sahabat lama mereka, Laila, segalanya bakai diperhatikan. Adakah janji setia bakal disihir cemburu? Allah! Aku Yang Kau Gelar Isteri, Isnin hingga Khamis 10 malam, terbaru di Samarinda TV3.
Adakah janji setia bakal disihir? Apa cemburu? Itu dia antara kata orang tu tagline dalam drama Aku Yang Kau Gelar Isteri. Drama terbaru di Samarinda. Saya tengok pun seram ni, takut ni. Seram. Kita nak tahu dia genre seram kan. Dan kita nak tahu lebih lanjut mengenai drama Aku Yang Kau Gelar Isteri ni. Dan kita akan bersama dengan barisan pelakonnya, Hanif. Antara pendukung utama dalam drama ini, Sharifah Sakinah dan juga Lana Nordin telah pun bersedia bersama dengan kami dalam panggilan video. Selamat pagi. Assalamualaikum kedua-duanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Selamat pagi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sharifah Sakinah macam baru lepas workout Workout. Yes. Jamil. Okey, Sharifah Sakinah dan juga Lana Nordin, mungkin nak kongsikan kepada kami semua secara ringkasnya sedikit mengenai drama ini. Oh, saya dulu ke? Silakan. Mana-mana pun boleh. Okey. Kalau kita suruh Lana dulu sebab yang paling seronok yang excitement sekali kat sini ialah Lana Nordin punya comeback. Dan kami punya comeback tidak punya chemistry pun. Masuk terus berlakon. Itu keistimewaan watak kat dalam cerita ni. Sebab kita orang pun dah banyak kali promokan cerita ni. Dan orang pun dah tengok dah episod 6. Orang pun dah tahu cerita pasal ilmu-ilmu hitam ni semua. Jadi apa kata hari ni kita dengar Lana Nordin pula bercerita tentang watak dia. Silakan Lana Nordin. First of all, betul lah saya dah 4 tahun, lebih kurang 4 tahun berehat. Saya tak berhenti, tapi ramai kata ingat saya dah berhenti. Tapi sebenarnya saya pause kejap. Anak-anak semua kan. Jadi bila dapat tawaran berlakon semula dengan watak yang diberikan, sangat-sangatlah orang kata, wow, ini lain pada lain, tak pernah jadi bomo kan. Selama berbelasan tahun dah berlakon, inilah kali pertama saya dapat watak bomo. Selalu yang dibomohkan tu ada, tapi jadi tok bomo tak nak lagi. Jadi bila saya diberi senaskah watak ini dan juga digandingkan dengan perempuan-perempuan yang semuanya heboh-heboh, jadi chemistry tu datang semula jadi. Bila dekat sana kami tak ada perasaan kekok ke, tak ada, sebab Sakinah pun memberi saya Sakinah chemistry lah bagi kita berdua bekerja dengan senang dengan director. Saya pun tak pernah kerja dengan suami luar. Ini pertama kali dia bekerja dengan dia. Jadi dengan tim yang lain saya pernah kerja, cuma director saya tak pernah bekerja dengan dia. Saya kira saya dah lama dah bekerja, tapi lama dulu. Tahun bila dah. Dah lama dah. Dah lama dah sangat. Lepas tu dapat balik watak ini dengan watak yang diberikan, watak Tok Bomo ni, saya nak tentang sihir, saya yang mengajar Sakinah macam mana nak buat sihir. Itu adalah sangat-sangat mencabarlah bagi saya sebenarnya. Tapi alhamdulillah, saya terima kasih sangat memberi kepercayaan kepada saya semula. Ini bukan dapat masuk terus dapat watak yang kata impak yang terlalu besar dan cerita ni. Kalau tak ada saya, cerita ni tak mungkin tak berkembang. Tak ada watak embun ni, tak berkembanglah cerita Aku Yang Kau Gelar Isteri ni. Watak yang sangat penting lah. Kina, kita tahu sebab setiap pengalaman penggambaran dan juga penceritaan itu memang sangat berbeza. Untuk drama ini, Aku Yang Kau Gelar Isteri ni, apa antara babak ataupun scene yang awak sendiri rasa mencabar, tak boleh lupa ke kalau nak dikongsikan? Babak-babak tu macam biasalah. Okey, yang paling mencabar sekali ialah make up tu kena tukar-tukar. Sebab saya daripada segi emosi saya okey. Sebab saya suka watak berat. Kadang-kadang kalau orang tengok Sakinah, tengok Sakinah mesti cerita komedi, Tapi saya memang suka watak berat. Lepas tu ada transisi watak daripada budak muka bodoh, lepas tu budak kena ejek, lepas tu dia jadi satu watak yang tergenis. So ada nampak satu transisi perubahan yang besar. Dekat situ dah nampak keistimewaan watak ni, dah seronok dah. Jadi saya tak fikir pasal cabaran. Tapi rupanya cabarannya memang mencabar sebab lepas make-up buruk, make-up terbakar, lepas make-up terbakar, make-up hantu. Dan kita syuting pun sampai berjerawat muka.
Dia punya transisi make-upnya tu. Okey, kita bercakap mengenai drama Aku Yang Kau Gelar Isteri ni, genrenya seram. Jadi pastinya ketika syuting dan sebagainya mesti ada sedikit sebanyak pengalaman mistik. Seram lah, tiba-tiba terasa ada something dekat kita ke. Pernah tak Sharifah Sakinah dan juga Lana Nordin alami perkara-perkara sebegitu? So far, selama saya syuting tak ada pula. Mungkin hantu tu takut tengok saya kot. Sebab apa? Mungkin kita orang ni hantu nak dekat pun takut agaknya. Jadi, alhamdulillah. Dia kata nak jenguk, alamak tak jadilah, ni lagi hantu pada kita orang. Tapi dah jangan image. Sebab mungkin kita orang ni terlalu hantu agaknya, hantu nak dekat. Jadi tak adalah. So far alhamdulillah tidak ada apa-apa yang mistik lah. Bagi saya lah tak ada apa-apa. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar sebab kita pun tengah kejar deadline masa tu sebab PKP kan. Kita bukan dekat asrama lagi, bila nampak hantu pun nak besar-besarkan. Betul. Ya, datang pun diam sendiri je. Nak cepat habis. Amboi. Nampak pun buat tak tahu je. Seronok ya dua-dua ni. Tak main lagi dua-duanya ketawa. Ya Allah, patutlah pun. Macam ni lah kita orang dekat set. Time set kita orang offset, kita orang gelak-gelak. Tapi bila dalam set, muka semua muka serius. Muka tak bomo, seorang kata bomo kan. Tapi kita orang tak adalah macam, apa nak cakap tu, method. Method tak ada. Masa dekat set beri komitmen 100%. Masa main-main masa dekat set. Masa tak syuting main semua. Lana, mungkin nak tanya sebab dah 4 tahun berehat kabarnya tadi. Apa yang buatkan awak dengan drama ini awak nak bersetuju untuk buat comeback setelah 4 tahun ni, Lana? Sebenarnya dah lama Lana nak buat comeback sebab after My Son kan, dia dah pun selama ni saya tak betul-betul nak berlakon sebab saya masih menyusu badan. Jadi bila anak saya dah dekat 3 tahun ni, saya pun kata okeylah, this is the time saya pun nak start balik career saya. And sedang saya pun tengah buka bisnes baru. Jadi saya kata ini adalah peluang saya untuk saya ketengahkan kembali saya punya bakat dan juga saya pun nak buat bisnes yang saya nak yang akan di-launchingkan bulan 4 ni. InsyaAllah baby baru saya pun keluar bulan 4 ni. Mantap. Okey, terima kasih kedua-duanya. Sama-sama. Kita harap agar... Jangan lupa saksikan drama ni. Drama ni sangat-sangat memberi teladan yang sangat-sangat yang terjadi pada masyarakat sekarang ni. Jangan orang luar kena ambil tahu juga cerita ni sebenarnya. Bukan kita nak tunjuk yang hantu seram, tidak. Kita nak tunjukkan bukan mistik-mistik bersebab. Bukan mistik-mistik tu bersebab. Sebenarnya ada sebab dan ada sebab. Kena tengok. Baik, kena tengok drama ini Aku Yang Kau Gelar Isteri di slot Samarinda setiap Isnin hingga Khamis 10 malam di TV3 Burger. Terima kasih banyak-banyak Lana dan juga Sharifah Sakinah. Ya, boleh sambung breakfast Kina. Okey, itu dia tadi. Kedua-duanya. Jangan lupa saksikan drama Aku Yang Kau Gelar Isteri dan kita nak berhenti seketika kerana selepas ini dari drama kita ingin beralih ke pentas nyanyian. Kabarnya ada seorang pendatang baru dari sebuah program realiti sebelum ini hadir dengan single terbaru iaitu Arif Sani. Teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini. Jangan ke mana. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam
basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Ya, itu dia kita paparkan yang terbaik dari Arif Sani sebenarnya kita di Malaysia hari ini. Ya, tu lirik video lah. Oh, dia macam menusuk betul ni. Menusuk lah? Oh, saya tak boleh lah dengan yang lagu-lagu macam ni. Lagu melo-melo macam tak boleh lah? Ya, dengan suara macam... Dan dengan itu juga kita bersembang dengan individu yang melantunkan suara untuk lagu ini di talian sekarang. Ya, nak perkenalkan? Arif Sani, Assalamualaikum. Wassalam. Hai semua. Hai. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana tu? Di rumah ke? Di rumah. Okey. Awak duduk Shah Alam ya? Ya, Shah Alam. Di sini Setia Alam. Setia Alam. Oh, Setia Alam. Mana Eli tahu? Mana Eli tahu? Biasanya kalau siling punya tu Shah Alam tu. Oh. Siling keluar. Tak ada lagu tau. Tapi ni Setia Alam. Setia Alam. Oh, saya pula percaya. Bergurau percaya. Setia Alam jiran lah rupanya kita jiran ni. dengan Hanif Miswan. Ya. Okey, Arif. Arif. Ya, saya. Penceritaan mengenai yang terbaik ni bagaimana? Yang terbaik ni sebenarnya lagu ni dikompos oleh Amir Masdi, Pon Hasril, Karim Karam dan juga Jack dan juga Ottoman. Okey, lagu ni dia menceritakan tentang sebuah percintaan yang tidak dapat macam nak teruskan lah. Dia macam tak kesampaian. Cinta tak kesampaian. Okey, Amir Masdi pun kira nama yang secara relatifnya baru juga dalam industri seni kan? Ya. Jadi bila diberikan lagu kepada penyanyi baru oleh orang baru juga, ada rasa macam kawan-kawan ke ataupun sebab dia komposer, dia bagi lagu kita rasa macam dia dah naik satu level atau macam mana sebenarnya? Bagi Arif macam nak bagi kepercayaan dekat dia lah sebab ini lagu first yang dia kompos. So diberikan kepada Arif, Arif akan beri yang terbaik lah untuk dia. Ini adalah satu pencapaian lah bagi dia dan juga pencapaian bagi Arif lah. Ya, dia macam kawan support kawan lah ya. Masing-masing pun. Yang pertama lah ni kan. Member support member. Betul. Macam ni. Tadi tengok Shilling. Setia Alam. Tadi tengok Shilling pun dah tahu dah Setia Alam tu. Alah. Arif, awak lahir dari sebuah program realiti kan, Lagu Cinta Kita Dua, betul? Ya, betul. Ya, maksudnya ini satu anjakan kepada platform karier anda juga bermula dari program realiti, kemudian ada single. Maksudnya bagaimana anda rancang perjalanan karier anda selepas ini? Selepas ni mungkin kita akan fokus dekat lagu ni. Mungkin dalam masa dekat ni kita orang akan keluarkan MV, muzik video untuk lagu ni dalam masa terdekat lah. Itu perancangan yang akan datang. Okey, jadi MV kali ni berkonsepkan apa? Itu rahsia. Alah, kita nak bagi tahu. Tunjuklah sikit. Storyboard, tunjuk storyboard sikit ke apa ke? Bagi hint sikit lah. Bagi hint sikit, dia macam ada sekumpulan band dekat belakang. Okey. So,
Arif perform. Ya. Itu lahir dia. Itu macam perform lah, bukan ada drama macam ada gadis ke, ada heroin ke, kemudian awak dikecewakan ke. Sepatutnya lah untuk perancangan awal kita orang, lagu ni kita orang nak buat macam ada sketsa sikit, ada drama, tapi PKP so agak susah kita nak jalankan kita punya penggambaran kita orang. So mungkin kita akan buat MV dalam studio. Kita outdoor tak boleh kan, macam ramai-ramai kan, takut. Itu je lah. Arif, saya sedang tunggu satu penyanyi yang buat music video. Konsepnya ni kalau lagu cinta, lagu Frans kan, dia tengah bersembang video call, lepas tu dia ada konflik dalam video call tu sendiri, kemudian hubungan dia berakhir di video call juga. Norma baru. Maksud saya norma baru punya love story lah kan. Nampak dia ada storyboard ni untuk awak ni, Arif. Itu ada yang bagus. Member support member. Come on. Come on, Stella. Ini geng-geng setiap alam cakap ni. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia kalau dah jumpa geng macam ni lah perangainya. Awak masuk sekali geng ni, boleh. Awak lah wanita Sekampung, itulah dia. Okey, perancangan selain daripada ni ada perancangan lain, berlakon ke ataupun bisnes ke? Setakat ni sekarang ni PKP 2.0 ni duduk rumah je, masak. Masak apa? Macam-macam resepi lah saya cuba. Jadi itulah. So saya belajar benda baru. Jadi ke tapi tidak? tak ada buat apa lagi. Kadang jadi, kadang tak jadi. Okey. Macam tu jawapannya. Yelah, jadi ke tidak ada masak sebab dia suka masak. Kalau tak jadi dia tak beritahu kat sini. Betul. Maknanya jadi dah tu. Okey, jadilah tu. Sebab tu dia beritahu kat kita dia masak. Dah boleh geng lah. Okey, kita ada geng sekarang sebab saya suka masak juga. Okey. Jadi menu Arif, menu apa yang kira dah awak dah cekap dah? Ya. Setakat ni sup. Okey. Lepas tu kari ayam paling champion. Arif, sup tu letak bunjut pun dah jadi dah. Kari ayam paling champion tu. Kari ayam tu champion lah. Itu champion. Tak semua orang boleh buat tu. Okey, Arif, kita dengar lagu single awak ni. Mungkin awak punya rujukan dalam industri ni siapa, Arif? Dari sudut vokal ke, persembahan ke? Ya. Daripada vokal memang saya punya komposer lah. Saya tak tipu lah. Amir Masdi Member support member. Okey, daripada segi feel ataupun performance, saya punya idola saya Hakim and Magistrate. Hakim. Okey. Cuk, maknanya sebab tu music video nak buat macam tu kan? Nak buat ada band kan? Kita dah boleh baca orang dalam ni. Tapi tak apa. Sebab permulaan ni kita boleh jadikan inspirasi kan. Betul salahnya. Mungkin tak adalah saya nak tanya tadi. Lepas tu saya teringat pula Siti Alam. Tak apa, saya tanya soalan lain. Mungkin ada perancangan selepas ni nak berduet ke, nak keluarkan orang kata genre baru ke? Okey, perancangan mungkin untuk next single Arif akan kompos sendiri lagu. Dengan kawan lah, 2 orang. So idea dah ada. So mungkin berlain sikit genre. So kita tunggulah, kita tengok. Okey, kita harapkan berjaya lah. Ya, jangan bagi banyak sangat lah. Tadi hint di video muzik dah beritahu kan. Okey. Sikit dah lah. Ya, Arif, all the best kepada anda. Thank you. Okey. Nanti jumpa-jumpa tegur-tegur lah. Setiap alam tu bukan bersama. Kan. Betul. Buat macam ni, jumpa Hanif buat macam ni je. Nampak saya dia jauh dah jadi dia. Ya, sekian. Okey. Thank you so much. Assalamualaikum. Alright. Thank you guys. Okey. Itu dia. Arif Sani. Tadi dengan Kinah dengan ni Dana tak buat macam tu. Dia pun tak ada geng member. Tak ada geng. Tak buat macam ni ke tadi? Tak ada. Belum lagi. Ni tadi sikit lah. Sebab dia suka masak kan. Ada dah sikit geng. Okey lah. Okey, kita dah sampai ke belum lagi kan? Dah. Hampir lah. Walaupun 29.25. Dah boleh dah tu. Ya, kita terima kasih kepada semua tetamu, semua tamu yang datang ke MHI Siar Maya ni. Kita menantikan bila dapat dimeriahkan lagi kan? Setuju. Di studio kan. Dah menjadi kebiasaan kita untuk
menerima tetamu secara maya saja. Dah jadi biasa dah sekarang. Norma baru kata orang. Itulah dia. Kalau dia secara fizikal tu aura tu lain juga. Betul. Kan? Tak apa, kita menanti dengan penuh sabar. Pastinya kita pun hormat dengan perintah kawalan pergerakan. Kita pun ada peraturan di premis kami di sini. Dan kita harapkan agar anda pun sama-sama juga, kalau kita pun boleh berkorban sebegitu. Kesalahan semua pun sama-sama sebegitu. Okey, esok menarik. Esok menarik. Kita ada mengenai estetika persalinan baju kurung. Pastikan anda. Estetika. Yalah, baju kurung kan sesuatu nilai yang kadang-kadang baju kurung lama tapi diberi nafas baru, moden, tapi nilai estetika tu masih lagi ada. Wow. Eli gemar yang mana, Eli? Yes. Eli gemar. Saya yang klasik lah. Yang klasik. Yang habis klasik. Melihat kepada Eli, saya rasa memang dia akan sukakan sesuatu yang klasik, sesuatu yang begitu. Sebab apa? Sebab Eli klasik ke? Tak apalah. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton kami. Jumpa esok. Kita bagi charge bagi hari ini. Jangan lupa tengok Didik TV. Assalamualaikum. Bye.